Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 14 subjek falsafah dan isu semasa Seksyen 6 akan membentangkan tajuk esei kami iaitu bagaimana keadilan sosial dapat menjamin kesejahteraan hidup setiap lapisan masyarakat. Bagi pengenalan, dari segi maksud keadilan sosial merujuk kepada prinsip pengagihan kekayaan, peluang dan sumber yang adil dan saksama dalam masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan kesaksamaan dan keadilan kepada semua anggota masyarakat, khususnya kepada mereka yang kurang bernasib baik. Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang tidak hanya mengenai pembahagian sumber tenaga dan peluang secara adil di antara masyarakat, tetapi juga tentang memastikan bahawa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau etnik mereka agar dapat menikmati kesejahteraan hidup yang layak. Dalam konteks Malaysia pula, yang majmuk dengan pelbagai etnik, agama, budaya dan berbeza, keadilan sosial menjadi sebuah cabaran yang kompleks namun penting untuk diatasi. Dalam konteks persoalan ini, akan mengupas bagaimana keadilan sosial dapat dijamin melalui pelbagai strategi dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Oleh itu, saya mempersilakan untuk pembentang yang seterusnya bagi meneruskan pembentangan dengan merungkai dan memperincikan setiap isi-isi penting yang ingin disampaikan. Saya akan memperkenalkan isi saya yang pertama iaitu hak perlindungan kepada kemiskinan dan ketidaksetaraan. Keadilan sosial ini perlu dicapai dengan adanya perlindungan kepada golongan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat yang berada dalam golongan B40 selalu mendapat layanan yang tidak setara daripada golongan T20 yang lebih berkemampuan. Perlindungan ini perlu dicapai bagi memastikan golongan ini mendapat akses yang setara daripada golongan masyarakat yang lain serta membantu mereka memperancangkan lagi ekonomi mereka. Pihak kerajaan juga perlu meningkatkan pendidikan yang berkualiti kepada mereka dan pendidikan itu akan mengubah kehidupan mereka. Kemudahan-kemudahan seperti sekolah dan pelbagai infrastruktur yang lain juga perlu dipertingkatkan. Sebagai contoh, murid-murid di Sekolah Kebahasaan Pulau Sumandi yang berada di Perayaan Sempurna perlu menaiki bot untuk ke sekolah kerana tiada jalan darat yang menghubungkan pulau berkenaan dengan tanah besar. Hal ini membimbangkan masyarakat kerana pelajar perlu berulang-alik untuk pergi ke sekolah jika cuaca tidak menentukan. Isi yang kedua iaitu hak kebebasan bersuara, dan hak kebebasan bersuara ini juga merupakan salah satu keadilan sosial lah yang mampu menjamin kesejahteraan hidup dalam setiap lapisan masyarakat. Dan jadi masyarakat ni secara semula jadinya mereka mempunyai bakat yang semula jadilah untuk memperkembangkan pendapat dan juga idea mereka sehingga boleh mengeluarkan buah fikiran yang bernas dan juga lebih berkualiti. Dan seperti yang telah tertakluk dalam perkara 10 perlembagaan persekutuan, setiap warga Malaysia ni mereka mempunyai hak dan juga kebebasan untuk memberikan pendapat dan juga menyuarakan pendapat mereka selagi mana pendapat mereka itu tidak bercanggah dengan isu-isu sensitif yang ada dalam negara kita. Dan juga setiap lapisan masyarakat ni juga mereka mampu melakukan pelbagai aktiviti dengan adanya hak kebebasan bersuara ini. Contohnya membantu orang-orang sekeliling mereka dan juga mempertahankan diri mereka daripada kata-kata ancaman ataupun fitnah. Selain itu, hak kebebasan bersuara ini juga sebenarnya mampu mempengaruhi pemilihan pemimpin bagi sesuatu tempat, kerana sudah semestinya pemilihan pemimpin ni 100% bergantung kepada suara rakyat. Dan juga akhir sekali, dengan adanya kebebasan bersuara ini, setiap masyarakat ni mereka bebas untuk meluahkan perasaan mereka dan juga pendapat mereka selagi tidak bercanggah dengan isu-isu sensitif, dan juga mereka tidak perlu rasa bersalah
di sisi undang-undang apabila mereka mengeluarkan pendapat mereka. Seterusnya, keadilan sosial juga dapat menjamin kesejahteraan hidup setiap lapisan masyarakat dengan hak kesamarataan. Maksud hak kesamarataan di dalam perkara 81 Perlembagaan Persekutuan ialah semua orang dalam masyarakat adalah sama rata dan semuanya berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Sekiranya kesamarataan tidak wujud dalam masyarakat, maka diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat akan berlaku, seperti diskriminasi kaum, kewarganegaraan, diskriminasi gender, majority versus minority, dan ekonomi. Diskriminasi kaum adalah tidak adil bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk membezakan manusia berdasarkan warna kulit, etnik, atau kaum. Tindakan pihak berkuasa yang memfokuskan usaha mereka merawat orang yang disyaki atau dijangkiti penyakit tanpa melihat latar belakang mereka telah dipuji oleh Hak Asasi Manusia Malaysia. Diskriminasi gender, 50% penduduk wanita dalam Malaysia tetap didiskriminasi dan tidak dipertimbangkan dalam proses membuat keputusan dalam masyarakat. Pada masa ini, wanita Malaysia dan wanita lain dalam komuniti diberikan layanan berbeza dengan lelaki. Kebanyakan negara termasuk Malaysia telah meletakkan beberapa rangka kerja undang-undang seperti Convention on the Elimination of Discrimination Against Women untuk menangani diskriminasi wanita dalam masyarakat. Kesimpulannya, isu kesamarataan seperti diskriminasi kaum, gender dan lain-lain perlu diambil berat oleh semua pihak dan masyarakat Malaysia untuk mencapai keharmonian negara. Assalamualaikum, saya Avera Cassandra Belu. Saya akan membentangkan isi yang kelima, iaitu naik taraf pendidikan. Menaik taraf pendidikan merupakan keadilan sosial yang mampu menjamin kesejahteraan hidup masyarakat. Pendidikan yang dinaik taraf secara sama rata di bandar dan luar bandar dapat mengurangkan ketidaksetaraan dan mempromosikan keadilan sosial. Menaik taraf pendidikan dan kebolehan kemahiran membolehkan masyarakat memiliki kualiti ilmu yang munasabah untuk mereka menjalankan kehidupan secara lebih efisien sejajar dengan perubahan masa dan mengurangkan peratusan masyarakat yang buta huruf. Menaik taraf pendidikan dapat meluaskan peluang. Peluang yang dimaksudkan ialah pelajar dari pelbagai jenis latar belakang dapat memperoleh maklumat dan kemahiran yang diperlukan untuk merealisasikan potensi mereka dalam pendidikan. Pihak yang terlibat memastikan para pelajar mendapat akses kepada guru yang berkelayakan. Hal ini kerana guru sedemikian dapat menyediakan pendidikan yang lebih berkualiti. Selain itu, menaik taraf pendidikan juga dapat menggalakkan mobiliti sosial. Pendidikan dapat membantu masyarakat untuk keluar dari belenggu kitaran kemiskinan. Sebagai contoh, pihak kerajaan memastikan kanak-kanak atau remaja yang berada dalam lingkungan umur yang wajib bersekolah mendapat kualiti pendidikan yang sepatutnya diperolehi oleh mereka. Oleh itu, individu ini lebih bersedia dari aspek kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kejayaan maupun menempuh pelbagai cabaran yang akan mendatang dalam kehidupan mereka. Seterusnya, menjadikan pendidikan tinggi lebih terjangkau oleh masyarakat. Pendidikan tinggi yang mampu dibiayai dan tidak terlalu membebankan masyarakat membuka peluang yang lebih besar kepada semua lapisan masyarakat untuk melanjutkan pelajaran mereka. Sebagai contoh, Universiti Teknologi Mara UiTM menawarkan yuran pengajian yang murah kerana UiTM merupakan universiti awam yang dibiayai oleh kerajaan Malaysia dan tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan berpatutan kepada rakyat. Kesimpulannya, menaik taraf sistem pendidikan merupakan salah satu keadilan sosial yang tidak diragui lagi bagi menjamin kesejahteraan masyarakat majmuk di negara kita. Pendidikan juga merupakan jalan bagi semua orang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dan menjadikan masyarakat di negara ini lebih produktif dan bertanggungjawab. Nama sejahtera, nama saya Cheryl Chan. Hari ini saya akan membentangkan tentang keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama dapat menjamin kesejahteraan hidup setiap lapisan masyarakat.
Hak kebebasan beragama merujuk kepada hak yang dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat untuk bebas mengamalkan agama atau kepercayaan secara tertutup atau terbuka. Oleh itu, konsep keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama adalah penting dalam sesebuah negara. Pertama sekali, hak kebebasan beragama membolehkan seseorang individu untuk mengamalkan agama atau kepercayaan tanpa tekanan atau diskriminasi dari pihak lain. Hal ini kerana pertukaran sesuatu agama merupakan sesuatu isu yang dilarang dalam kalangan masyarakat pada zaman dahulu. Maka, selepas kemunculan konsep keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama telah memberi kebebasan kepada setiap lapisan masyarakat untuk bebas mengamalkan agama yang diingin, telah membantu mengelakkan sesuatu kontroversi yang serius. Selain itu, keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama telah memberi akses yang adil terhadap sumber daya. Hal ini dikatakan demikian kerana konsep keadilan sosial telah memastikan sumber daya yang dimiliki oleh setiap agama secara adil dan sama rata seperti tempat ibadah, pemakaman dan sebagainya. Contohnya, mempunyai majlis untuk agama Islam, tokong untuk agama Buddha dan kuil untuk agama Hindu. Maka kesejahteraan hidup setiap lapisan masyarakat telah dijamin disebabkan oleh konsep keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama. Di samping itu, keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama telah memberi hak pendidikan kepada setiap lapisan masyarakat untuk mendapat pendidikan bahasa berdasarkan agama atau kepercayaan yang diamalkan. Sebagai contoh, orang Melayu dapat belajar bahasa Arab, orang Cina dapat belajar bahasa Cina dan juga orang India dapat belajar bahasa Tamil. Kesimpulannya, keadilan sosial terhadap hak kebebasan beragama amat penting bagi setiap lapisan masyarakat kerana negara Malaysia mempunyai 3 utama kaum yang terdiri daripada kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India. Hal ini dikatakan demikian kerana untuk menjamin kesejahteraan hidup setiap lapisan masyarakat yang terdapat di negara Malaysia. Akhir sekali, bagaimana keadilan sosial itu dapat menjamin keamanan dan ketenteraman dalam hidup lapisan masyarakat ialah dengan adanya hak asasi manusia. Aspek yang terkandung di bawah hak asasi manusia ialah hak untuk hidup, hak untuk bebas daripada diskriminasi, hak untuk keadilan, dan hak untuk memiliki harta merupakan antara perlindungan yang wajib dilindungi dalam hak di bawah hak ini. Kesemua hak-hak ini wajar dipelihara supaya tidak menggugat mana-mana kedudukan atau berlaku pencabulan hak ke atas individu-individu yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, hak untuk memiliki harta, seperti yang kita tahu, harta ialah benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia dapat memberikan individu kekuatan dalam suatu statusnya dalam kehidupan. Hak memiliki harta merupakan antara hak asasi manusia yang perlu dipelihara demi menjamin kesejahteraan hidup masyarakat majmuk di Malaysia. Terdapat juga hak asasi lain yang perlu dipelihara, iaitu hak untuk mendapat keadilan. Iaitu hak ini merujuk kepada hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan yang adil melalui sistem perundangan. Ini bermaksud setiap orang akan wajib mempunyai peluang yang sama rata untuk mengemukakan bukti dan hujah mereka serta menjawab tuduhan yang dikenakan ke atas mereka. Mereka berhak membela diri mereka dan mempunyai keutamaan untuk mendapatkan penjelasan tentang hal-hal perundangan melalui peguam-peguam dan pihak-pihak yang lebih arif tentang hal ini. Tuntasnya, kedua-dua hak asasi yang telah diberikan contoh tadi merupakan keadilan. Salah satu cara keadilan sosial itu dapat dipelihara dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia.
Kedua-dua hak asasi ini juga memainkan peranan yang besar dan penting dalam melahirkan masyarakat yang stabil, aman dan makmur, di mana setiap ahli masyarakat itu dihargai dan diberi peluang yang sama untuk mencapai potensi terbaik diri mereka masing-masing. Bagi kesimpulannya pula, secara keseluruhannya, Malaysia ini merupakan sebuah negara yang unik dengan kewujudan pelbagai etnik, agama, budaya, sosial ekonomi, politik dan pendidikan. Aplikasi dan penghayatan nilai murni bukan sahaja diamalkan oleh masyarakat Islam, bahkan turut diamalkan oleh pelbagai elit kaum. Satu usaha Pudi Gembeng bagi memastikan perpaduan antara seluruh rakyat Malaysia ini tercapai. Dan soal perpaduan dan permanfaatan sangat penting dalam sesebuah negara yang masyhur kerana ini menjadi tunggak utama kepada kemajuan serta kestabilan etnik, agama, budaya, sosial ekonomi, politik dan lebih-lebih lagi kepada pendidikan. Berdasarkan usaha-usaha untuk menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum bukan satu perkara yang mudah, dan ini sering dipandang remeh oleh masyarakat di negara Malaysia ini sendiri. Jadi, perkara yang penting ialah setiap rakyat Malaysia tidak mengira keturunan atau kedudukan sama, ada penyokong kerajaan atau pembangkang, seharusnya jujur dan ikhlas dalam berusaha mencapai perpaduan kaum di negara ini. Dan kajian konsep keadilan sosial merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keharmonian dan kestabilan di negara kita, iaitu negara Malaysia. Melalui wacana keadilan sosial dapat memberi kefahaman secara mendalam kepada masyarakat tentang keseimbangan dan kesaksamaan yang diterapkan dalam konsep keadilan sosial di negara kita. Kepelbagaian kaum dengan kepelbagaian latar belakang agama dan budaya seperti negara kita, iaitu negara Malaysia, yang sering menghadapi cabaran dari segi perkauman, agama, bahasa dan sebagainya yang menggugat kestabilan dan keharmonian kaum di negara ini. Oleh hal demikian, setiap individu di negara Malaysia tidak kira pihak kerajaan ataupun lapisan masyarakat di negara ini perlu memberi tanggungjawab dan kerjasama yang baik untuk mencapai keadilan sosial di negara ini. Selagi tanggungjawab keadilan sosial tidak dilaksanakan secara baik dan bersepadu, negara Malaysia tidak akan kekal harmoni. Dan negara Malaysia akan kekal harmoni dan hidup dalam keadaan sejahtera jika keadilan sosial dijaga dan masyarakat saling bertolak ansur antara satu dengan yang lain. Sekian, terima kasih.